Kuota Melayu dan Bumi Putera dalam pendidikan dikekalkan. Tumpu usaha naik taraf klinik kesihatan dan sekolah daif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, tiada pimpinan kerajaan perpaduan terlibat dengan salah laku rasuah sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia membuktikan tekad beliau dalam menghapuskan amalan berkenaan dan menolaknya sehingga ke akar umbi. Kerajaan perpaduan tidak terkecuali daripada terus menerima tomahan tidak berasas dalam cubaan menjatuhkannya. Datuk Seri Anwar juga tidak pernah memberi jaminan kepada sesiapa bahawa mereka akan dilepaskan daripada hukuman sekiranya didapati bersalah. Perdana Menteri berucap semasa program Temu Anwar Kedah di hadapan kira-kira 5,000 mahasiswa dari institusi pengajian tinggi sekitar Kedah dan Perlis di Universiti Utara Malaysia UUM Sintop Kedah. Sistem kuota Melayu dan Bumi Putera dalam pendidikan perlu dikekalkan bagi mengimbangi jumlah pelajar kaum itu di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri berkata, jika sistem itu tidak dikekalkan, ia boleh menyebabkan ketidakseimbangan jumlah pelajar Bumi Putera di IPT, termasuk dalam jurusan tertentu. Saya sebut tadi beberapa prinsip dalam perlembagaan negara tentang menjamin peluang supaya anak-anak Melayu dan Bumi Putera itu diberikan tempat yang mampu bersaing. Ya. Ini kita kekalkan. Sementara itu, dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan kesihatan negara, kerajaan memberikan tumpuan terhadap usaha menaik taraf klinik kesihatan dan sekolah daif di negara ini. Untuk negeri Kedah, kerajaan memperuntukkan 10.1 juta ringgit untuk pembaikan 40 klinik kesihatan dan 6 sekolah daif di negeri itu. Menurut Perdana Menteri, peruntukan berkenaan adalah daripada jumlah keseluruhan peruntukan Rolling Plan Rancangan Malaysia ke-12 di negeri itu. Di daerah Kubang Pasu, 1.25 juta ringgit diperuntuk bagi pembaikan 4 klinik dan RM300,000 untuk membaik pulih sebuah sekolah daif. Peluang berinteraksi secara langsung bersama Perdana Menteri berjaya menarik minat lebih 5,000 pelajar di institusi pengajian tinggi sekitar Kedah dan Perlis. Beberapa wakil berpeluang mengutarakan reaksi berkaitan usaha kerajaan dalam sektor pendidikan. Jadi ini adalah program-program yang sedang berjalan dan juga termasuk yang sedia ada dari segi metod delivery yang kita menggunakan platform MOOC dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa prasarana internet sebagaimana yang disebutkan oleh Perdana Menteri, dia sekarang ni dah jadi macam buku teks. Jadi itu saya rasa satu good news yang ditunggu-tunggu oleh peserta yang datang pada hari ini. Ya, saya rasa satu peluang yang terbaik dan nampak pelajar UUM kan mengambil kesempatan, bukan UUM saja, tadi ada soalan UNIMAP pun ada pelajar sekolah kan mengambil kesempatan untuk berjumpa, bertanya terus secara langsung dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya rasa interaksi begini sangat-sangat menarik sebab buat julung kali kita lihat Perdana Menteri secara terbuka tidak, saya rasa soalan-soalan tidak dikawal oleh pihak pengurusan dan sebagainya. Maksudnya pelajar terus tanya soalan yang mereka ingin tanyakan dan respon terus Perdana Menteri kepada soalan tersebut. Jadi dalam konteks ini saya rasa engagement atau interaksi langsung ni saya rasa menarik minat pelajar-pelajar ini. Selain bersama para pelajar Universiti Utara Malaysia UUM dalam program Temu Anwar Kedah, Perdana Menteri turut mengadakan Majlis Pecah Tanah Masjid Changlun yang baharu di Changlun. Tengah hari tadi, Datuk Seri Anwar sempat menyantuni anak-anak muda dalam program Himpunan Anak-Anak Muda Madani di Alosta. Perdana Menteri disambut lebih 3,500 anak-anak muda yang menunggu sejak awal pagi. Beliau sempat beramah mesra dan bersalam-salaman bersama mereka. Pengarah program Himpunan Anak-Anak Muda Madani, Datuk Zuraidi Rahim berkata, program itu mempunyai matlamat yang jelas untuk membantu anak-anak muda. Hari ini kita buat program konvoi dulu. Selepas ini kita akan adakan program kepada masyarakat untuk membantu dan bergotong royong, membantu anak-anak miskin, membantu masyarakat yang terlantar dalam soal kesihatan, membantu masyarakat yang
mempunyai kesukaran dalam hidup, dalam soal rumah dan sebagainya. Kita akan bantu mereka untuk baik pulih secara terus. Sementara itu, dua ikon anak-anak muda Madani yang juga artis popular tanah air berpendapat himpunan ini dapat membentuk anak-anak muda agar dididik dengan sempurna dan terhindar daripada kegiatan yang kurang sihat. Dan insya-Allah dengan generasi-generasi yang ada ni dapat memangkin peneraju-peneraju di kemudian hari untuk Malaysia Madani di masa akan datang insya-Allah. Sepatutnya aktiviti begini harus diteruskan tanpa mengira bangsa. Yang paling penting kita target anak muda sebab anak muda ni penerus generasi untuk kerajaan Madani. Baik, isu hutang peneroka Felda. Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menafikan kenyataan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit dilupuskan pentadbiran negara terdahulu. Datuk Seri Syabri menyatakan ia hanya janji namun tidak dilaksanakan. Tiada hitam putih dibuat dengan Felda untuk bantu selesaikan hutang. Kerajaan Perpaduan baru-baru ini memutuskan untuk membuat penyelesaian. Kerajaan Perpaduan memberi komitmen untuk membayar 1 bilion ringgit setahun kepada Felda bagi selesaikan hutang tersebut. Sementara itu, peneroka Felda Gedangsa, Hulu Selangor menyifatkan inisiatif dan insentif yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu meningkatkan taraf hidup dan menjaga kebajikan peneroka selain dapat membantu tingkat pendapatan komuniti peneroka. Seperti yang dijanjikan, pelaksanaan untuk pemasuhan 80% hutang kan, itu dijanjikan. Jadi peneroka memang sangat mengharapkanlah hutang-hutang tu dimasukkan. Majoriti kita pun mak ayah dah meninggal, dah tak ada dah pun kan. Takkan generasi kedua nak menanggung juga hutang tu kan. Saya sebagai generasi kedua mengambil alih pula hutang tu lagi. Jadi kalau pemasuhan tu memang sangat-sangat kami sangat berharaplah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan dan Perdana Menteri kerana mengumumkan beberapa perkara yang besar nilainya, besar impaknya kepada kami masyarakat Felda, terutama pusat diagnosis. Memang kita faham di kampung saya pun ramai orang yang perlukan dialisis ni, tapi kami pergi ke pusat-pusat dialisis yang kerajaan punyalah. Dan dengan wujudnya program ni akan membantu kami mengurangkan kos pembayaran. Itu bagus tu dibuat sebab separuh jalan tu memang tak ada lampu, gelap. Kalau sekarang dia buat separuh tu dah tengok dah ada lampu solar kan. Kira dia lagi dekatkan lagi lampu solar tu. Sebab sekarang pun jarak jauh-jauh. Kalau lagi dekat lagi cantik lah. Sebab orang lalu balik kerja pun orang kerja kat luar. Balik malam pun orang susah juga. Kena malam-malam motor rosak ke apa. PAS tidak akan mengemukakan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Keputusan itu disahkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam mesyuarat PAS Pusat yang berlangsung di Kuala Terengganu. Perkara itu dimaklumkan oleh Peguam Wan Rahimi Wan Daud yang mewakili Datuk Ahmad Amzad Hashim, calon PAS bagi Parlimen Kuala Terengganu sewaktu pilihan raya umum yang lepas. Jelas beliau, PAS bersedia untuk terus diadakan pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu serentak dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 yang akan diadakan pada 12 Ogos nanti. Pada 27 Jun lepas, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Hakim Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril dilaporkan berkata, pihak pempetisyen iaitu calon Barisan Nasional BN, Datuk Muhammad Zubir Embong berjaya membuktikan perbuatan rasuah telah berlaku dengan tujuan mempengaruhi pengundi pada PRU 15. Pusat Kawalan Operasi di Balai Polis Air Putih Kemaman, tragedi kepala air dipindahkan operasinya ke Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cenih. Meskipun berpindah lokasi, namun operasi mencari dan menyelamat tetap diteruskan. Ketua Zon 2 JBPM Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 2 Azman Alias berkata, skala pencarian akan dikecilkan.
Memandangkan operasi yang kita dah memasuki pada hari yang ke-7 dan hari ke-8 kejadian, kita akan memperkecilkan skala pengoperasian kepada peringkat pencarian di peringkat balai jagaan, iaitu Balai Bomba Ceneh dan Balai Bomba Cukai, bagi pengoperasian secara pemantauan dan pencarian peringkat skala kecil bersama dengan Balai Polis Air Putih dan orang kampung. Dalam pada itu, beliau berkata operasi hari ini belum menemui sebarang petunjuk baru. Kesukaran dihadapi pasukan penyelamat termasuk cuaca yang tidak menentu dan hujan lebat di kawasan hulu menyebabkan arus kembali deras. Situasi itu mengakibatkan air sungai kembali keruh, menimbulkan kesukaran kepada pasukan SAR mencari Puteri Nur Fatin Karim 14 tahun. Baik, cadangan untuk memulakan pasukan yang bakal mengkaji skim gaji perkhidmatan awam. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap Jemaah Menteri dapat memberi kelulusan segera berhubung perkara itu. Presiden QPEX Datuk Adnan Mat dalam kenyataan berkata, suatu tempoh masa tidak terlalu lama perlu ditetapkan bagi pasukan tersebut memberi dapatan berdasarkan kajian yang dibuat. Ia bagi memastikannya relevan dengan situasi persekitaran ekonomi semasa yang sentiasa berubah dengan mendadak. Selain faktor peningkatan kos sara hidup yang begitu ketara dan semua pihak terkesan dengan bebanan kos tersebut, QPEX juga bersedia untuk bersama dengan pasukan berkenaan bagi memberikan pandangan dari sudut pandang warga pekerja. Semalam, Perdana Menteri berkata kerajaan akan mengkaji semula skim gaji perkhidmatan awam di seluruh negara dengan perbincangan mengenainya dibawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bank Islam melancarkan akaun pelaburan Al-Awfar versi baharu kepada pengguna sedia ada serta pengguna baharunya. Menerusi kempen baru ini, Bank Islam menawarkan pelbagai hadiah berjumlah lebih 18 juta ringgit setahun. Ketua Pegawai Perniagaan Kumpulan Perbankan Runcit Kumpulan Bank Islam, Mizan Masram berkata, pelanggan Al-Awfar berpeluang memenangi hadiah termasuk 3 kategori cabutan bulanan dan suku tahunan serta 4 kategori cabutan tahunan dengan penambahbaikan tersebut. Lebih menarik lagi, pemenang cabutan bonus tahunan Al-Awfar kini berpeluang membawa pulang 1 kilogram jongkong emas atau 2 motosikal Harley Davidson. Beri peluang kepada pelanggan untuk memenangi hadiah bernilai 18 juta ringgit, termasuk kereta, wang tunai, motosikal yang seperti belakang kita ni, percutian dan sebagainya. Kita juga nak promote culture of savings within the community of of Malaysia. The more you save, the better for you. At the same time, you are able to have the opportunity to win prizes from Bank Islam. Sehingga 30 Jun lalu, jumlah dana direkodkan melebihi 5 bilion ringgit daripada 1.2 juta akaun. Setakat ini kita mempunyai nilai sebanyak 5 bilion lebih setakat Jun 2023 dana ya. Jadi melalui kempen terbaru kami ini, kami menyasarkan melebihi 1 bilion ringgit ya, 1 bilion ringgit daripada Jun hingga Disember 2023. So akaun Al-Awfar ni walaupun dia akaun pelaburan, dia juga merupakan akaun transaksi, transactional account. Maksudnya dengan membuka akaun Al-Awfar, bukan sahaja pelanggan boleh memenangi hadiah, pelanggan juga boleh menggunakan debit card, linkkan dengan debit card. Boleh juga menggunakan transaksi internet banking atau mudah alih. Boleh juga link dengan SSPN ataupun dengan tabung haji. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Al-Awfar Baharu dan penyampaian hadiah utama akaun Al-Awfar di Putrajaya. Ekonomi negara dilihat semakin cerah berikutan beberapa indikator. Ini meliputi kadar pengangguran negara yang semakin menurun, kadar inflasi yang lebih menyederhana dan kos makanan yang semakin berkurangan.
Fellow Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIR, Dr. Shankara Nambia berkata pencapaian itu mampu melahirkan ekonomi negara yang lebih positif. Certainly, we also find that there are other indicators which buoy up the economy. For instance, the investment figures are looking very good. FDI has been looking good for some time now. A number of big infrastructure projects which are coming up, and I think that too will boost demand, domestic demand.